Hai semua dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video saya yang terbaru. Dalam video kali ini saya nak share kepada anda semua pro and cons ataupun kebaikan dan keburukan bagi orang yang sambung bayar kereta. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak inform kepada anda semua apakah definisi sambung bayar kereta tu. Sambung bayar kereta ni bermaksud seseorang individu tu dia memakai kereta orang lain, tetapi kereta tu pemiliknya adalah masih owner yang sebelumnya. Contoh, individu A ingin memakai kereta Pro 2 Alza, tapi ada beberapa masalah dan dia berhubung dengan individu B. Individu B mempunyai kereta Alza yang mungkin tak dipakai, tapi kereta tu masih ada hutang dengan bank. Jadi individu A ni negotiate dengan individu B untuk memakai kereta Alza individu B, tapi individu A akan membayar setiap bulan bulanan kepada bank yang kereta Alza tu berhutang lah. Jadi individu A akan memakai kereta Alza milik individu B, tetapi pemilik ataupun owner kepada Alza tersebut masih individu B. Kenapa kes sambung bayar ni berlaku? Antaranya sebab ada beberapa orang ataupun ada setengah individu yang tak dapat nak buat loan, ada masalah dari segi nama, blacklist dan sebagainya. Ada saya terangkan dalam video sebelum ni tentang golongan-golongan yang tak dapat nak beli kereta. Anda boleh klik link dalam description di bawah dan tonton video tersebut. Apakah golongan yang tak dapat nak beli kereta? Jadi mungkin golongan inilah yang terpaksa buat sambung bayar kereta. Mereka sangat memerlukan kereta tapi ada masalah dari segi dokumen dan sebagainya. Jadi mereka berhubung dengan individu lain. Sebenarnya sambung bayar kereta ni ada lebih berat kepada keburukan ataupun risikonya dibandingkan kebaikan ataupun pro-nya. Tetapi saya akan terangkan dari segi kedua-dua side, pro dan cons. Jadi anda boleh tentukan sendiri adakah anda terpaksa nak sambung bayar kereta ataupun anda mungkin berusaha lagi supaya dapat membeli kereta secara tunai ataupun membuat pinjaman bank. Pro ataupun kebaikan untuk orang yang sambung bayar kereta ni adalah orang lain yang akan bayarkan komitmen kereta kita. Macam contoh saya jelaskan di awal video tadi, terdapat individu A kontak individu B untuk nak pakai kereta Alza dan individu A lah yang akan bayar setiap bulan, bayaran bulanan untuk kereta Alza tersebut. Jadi individu B tak perlu lagi keluarkan duit untuk nak bayar kereta Alza dia. Dah ada orang lain yang tolong bayarkan. Jadi dari segi komitmen untuk dia sendiri dah agak berkurang lah dibandingkan sebelum ni. Kebaikan yang kedua, biasanya kes sambung bayar kereta ni hanya berlaku di antara adik-beradik, saudara mara, sepupu, kawan rapat yang dikenali sahaja. Sebab jika beri pada orang luar, ada risiko terjadinya benda-benda yang tak diingini yang akan saya jelaskan dalam keburukan ataupun cons kes sambung bayar kereta ni. Jadi kebiasaannya sambung bayar kereta ni hanya diberi pada individu yang rapat dengan pemilik kereta tersebut. Saya nasihatkan anda janganlah buat sambung bayar kereta ni pada individu yang anda tak kenal. Akan sangat berisiko jika terjadi apa-apa di kemudian hari. Dan kebaikan yang ketiga adalah anda dapat menolong orang lain. Hati anda akan lebih terbuka. Anda juga dapat membuat kebaikan pada orang lain yang mungkin tak dapat nak beli kereta, tak dapat nak buat pinjaman bank, nak beli kereta secara tunai pun tak ada duit yang mencukupi. Jadi anda boleh membantu mereka dengan beri mereka kereta dan mereka akan bayar bulanan kepada anda. Itu boleh anda berurusan dengan individu tersebut berapakah bayaran bulanan yang sesuai supaya komitmen anda juga terjaga. Ini adalah antara kebaikan bagi kes sambung bayar kereta ni lah. Kebaikannya lebih kepada pemilik kereta itu sendiri, bukan kepada peminjam kereta tu lah. Macam saya jelaskan tadi, kebaikannya lebih menguntungkan kepada individu B, maksudnya yang meminjamkan kereta, bukan kepada individu A yang meminjam kereta. Sekarang kita masuk kepada keburukan ataupun cons kes sambung bayar kereta ni. Ada beberapa di antaranya dan saya akan jelaskan sebahagian sahaja. Okey, keburukan yang pertama, jika kereta tersebut accident, contoh macam saya jelaskan tadi, kereta Alza tu accident ataupun kena tahan polis ataupun JPJ, nama pemilik lah yang akan kena. Walaupun nama pemandu pun akan kena,
Tetapi nama pemilik pasti akan terkenal kerana kereta itu masih milik individu yang asal, bukannya orang yang bawa kereta. Orang yang bawa kereta, ya pasti akan dikenakan kesalahan compound kerana dialah individu yang bawa kereta tersebut. Tetapi pemilik lah yang akan kena juga kerana kereta itu masih di bawah nama dia. Dan contohlah kereta tersebut digunakan untuk kegiatan jenayah, samun, merompak dan sebagainya, untuk dan langgar, kes langgar lari atau orang individu yang bawa tu mabuk dan melanggar orang dan sebagainya, nama pemilik kereta tu akan naik juga, akan jadi masalah. Jadi itu risiko yang anda harus perhatikan untuk anda pinjamkan kereta kepada orang lain untuk sama bayar. Jadi setiap apa yang terjadi pada kereta tersebut, pemilik lah yang akan bertanggungjawab selain daripada orang yang pinjam kereta tersebut lah. Kemudian keburukan yang lain adalah bila individu yang pinjam kereta anda tu tak bayar bulanan. Contoh, mereka buat perjanjian bayar sampai habis loan, tapi ada yang bayar mungkin setahun atau 2 tahun, selepas tu dia tak bayar lagi. Risikonya, bila dia tak bayar, nama anda pemilik akan jadi masalah pada bank. Dia akan jadi masalah bayaran tertunggak, payment tak cantik, secret akan jadi teruk. Jadi bila anda, contoh anda nak jual kereta tersebut dan nak beli kereta lain ataupun nak buat pinjaman rumah, personal loan dan sebagainya, rekod anda dengan bank akan jadi teruk, akan jadi tak baik sebab rekod payment kereta anda tersebut tu ada tunggakan, paymentnya tak cantik. Maksudnya mungkin bayar setiap bulan tetapi lebih lewat daripada deadline yang ditetapkan, ataupun bayaran tertunggak 2 atau 3 bulan, tak bayaran tak cantik. Jadi akan ada masalah nanti bila anda buat pinjaman lain dengan bank. Tak kisahlah apa-apa pinjaman sekalipun, pastikan orang yang pinjam kereta anda tu bayaran bulanan sangat cantik. Pastikan anda ingatkan dia, beri reminder supaya orang yang pinjam kereta tu bayar payment anda tanpa gagal. Mestilah sebelum deadline ataupun pada deadline. Sekian saja video dari saya tentang kes sama bayar ni. Kalau anda ada sebarang komen ataupun anda pernah mengalami kejadian kes sama bayar yang terjadi perkara yang begini, boleh share di dalam komen dan saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Saya harap sambung bayar kereta ni berkuranganlah di Malaysia supaya akan memudahkan orang yang memberi pinjam dan akan memudahkan orang yang diberi pinjam kereta tersebut. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi saya di social media dalam link description, dan kita akan jumpa lagi dalam next video next time.